selalunya bacaan untuk dapat dekat multimeter tu dia akan jadi infinity. Kalau kata pakai multimeter analog, dia jadi macam apa? Infinity kan? Dan digital juga dia tak ada bacaan apa-apa, dia infinity. Nah, dia akan ada, dia tak ada apa, dia jadi kosong lah. Nah, bukan kosong tu, kosong kalau kata kita pakai digital punya multimeter, kosong tu menandakan ada sambungan. Tapi bila tak ada bacaan apa-apa, maksudnya dia tak akan dapat kosong, dia akan keluar OL ataupun lebih dikenali sebagai overload. Nah, itu kalau kita check guna multimeter lah. Tapi untuk kelas hari ni memang sama sekali saya tak pakai pun multimeter. Nah, ni just untuk pengetahuan sajalah. Esok-esok kalau kata dah belajar khusus advance, dah ambil untuk penukaran komponen yang betul-betul chip di dalam tu, itu memang kena pakai multimeter sebab kita nak check litar, supply masuk berapa semua tu, kita kena check lah yang tu. Nah, okey, seterusnya buzzer, komponen yang menghasilkan bunyi nada dering. Yang ni yang phone yang kita dengar phone kita bunyi tu, ini mai daripada buzzer sebenarnya. Kan? Kalau kata dulu-dulu kita pakai tiga sekupang, game yang terhebat hanyalah game ulang. Tu siapa yang lahir pada tahun 78, 79, kan, tahun 80-an ataupun yang tahun 70 lebih lah. Sampai tahun 80 lebih dia memang dapat merasai era-era kebangkitan teknologi di Malaysia. Nah, pernah pakai tiga sekupang yang bunyi tenenet tenenet tenet. Itu mai daripada buzzer. Sampailah yang sekarang ni yang dengar lagu apa semua tu semua mai daripada buzzer lah. Okey, yang kedua bacaan rintangan kebiasaannya 3 hingga ke 5 ohm. Kita boleh cek juga dengan menggunakan multimeter. Okey, tak nampak tadi. Okey, kita juga boleh cek guna multimeter dan selalu bacaan untuk di bahagian rintangan selalu kita akan dapat 3 hingga ke 5 ohm bergantung kepada keupayaan sesuatu speaker. Maksudnya kalau kata speaker tu okey sikit dia akan bacalah di antara 3 hingga 5 ohm selalunya. Nah, okey, selalunya apakah jenis-jenis kerosakan yang selalu terjadi pada buzzer? Selalunya biasalah bila dah rosak tu dia tak keluarlah bunyi. Kan? Yang kedua mungkin kaki tak bersentuhan dengan motherboard, kes yang sama dengan yang earpiece tadilah, kan? Dan yang ketiga, bacaan dia bila kita check guna multimeter, bacaan dia yang kita dapat adalah infinity jugalah. Okey. Yang seterusnya vibrate motor, ini adalah vibration ataupun kita punya vibrate. Nah, kita punya vibrate. Okey, komponen ni adalah komponen yang bagi phone kita silent mode ataupun bergegak ataupun dapat keluar getaran. Okey, maksudnya dalam selalu kita pakai untuk silent mode lah, kan? So kita dapat rasalah vibrate dia tu. Bacaan rintangan biasanya kalau kita check guna multimeter juga dapat bacaan di antara 20 ohm bergantung kepada keupayaan sesuatu vibrate motor. Nah, vibrate ni pattern dia macam-macam. Kalau yang jenis iPhone, selalunya dia bulat macam ni lah. Untuk iPhone 5, 6 macam ni. Nah, selalunya dia bulat macam ni lah. Tapi kalau kita buka yang Android, lagi duk pergi cari jenis bulat macam ni memang tak ada lah. Ada yang main dalam bentuk panjang, ada yang main dalam bentuk bulat. Yang paling penting kita nak kena kenal dulu komponen-komponen yang ada di dalam phone nanti. Nanti kita buka phone, kita cuba kenal pasti dekat mana vibrate, dekat mana speaker, dekat mana earpiece, dekat mana board, dekat mana kamera. Semua nanti kita akan tengok lah. Okey, so jenis-jenis kerosakan yang selalu terjadi bila mana phone kita dapat kesan kata vibrate ni tak okey. Yang pertama sekali bila kita letak dekat silent mode, dan kita aktifkan dia punya vibrate, tapi phone kita vibrate dia tak berfungsi. Nah, vibrate tak berfungsi. Itu kita boleh suspect lah itu adalah kebarangkalian dia kerosakan vibrate. Kerosakan berpunca daripada vibrate lah. Dan yang kedua benda yang sama juga, kalau nampak spring ni,
Kalau nampak spring ni adalah kaki bagi vibrate ni. Ini adalah skrin ni kaki untuk vibrate. Skrin kaki untuk vibrate. Maksudnya kalau kata dia tak bersentuhan betul-betul dekat kaki, dekat board, dekat motherboard, vibrate ni juga tak boleh berfungsi. Dan kalau kerosakan untuk vibrate, kalau kita check bacaan dia, kalau dapat rintangan infinity, kita check, kita letak probe dekat kaki ni dan juga kaki ni, bacaan yang kita dapat tu dia infinity ataupun kosong ohm. Itu menandakan vibrate ni ada masalah ataupun kita panggil dia sebagai short. Okey. Yang menggunakan multimeter tu saya just review sajalah. Memang hari ni saya just pakai power supply saja. Saya tak pakai multimeter. Okey. Wi-Fi, GSM, Bluetooth dan juga antena. Kalau untuk iPhone dia kepilkan sekali. Kalau kata Android phone ada juga yang buat asing-asing. Tapi kebanyakan dia akan letak di dalam satu board lah. Di dalam board tu dia ada Wi-Fi, dia ada GSM ni singkat kita, Bluetooth, antena. Komponen yang menghantar dan menerima isyarat receiver dan juga transmitter melalui operator dan menghantar dan juga menerima data. Dekat sinilah kita terima signal. Phone kita masuk ke, phone kita tak masuk ke, coverage kita okey ke tak okey ke. Okey tak okey kena pergi check cawang dulu. Satgi duk kata phone aku rosak kot. Tengok tak full bar. Jangan macam tu, check dulu pecawang tu dekat ke jauh ke daripada kita punya coverage. Kalau kata phone kita sebelum ni coverage memang full bar. Tapi sejak 2-3 hari ni coverage dekat phone kita ni dapat satu je. Satu bar je. Dekat phone-phone orang lain semua full bar. Phone kita je satu bar. Pi mana-mana pun satu bar je, tak lebih. Kadang-kadang satu bar timbul, kelam timbul. Mungkin kita boleh check juga dekat sinilah. Okey, berfungsi sebagai pemancar dan juga penerima, samalah sebagai transmit dan juga transfer maklumat yang kita terima tu. Okey, selalunya jenis-jenis kerosakan untuk board ni selalunya isyarat telefon menjadi lemah, yang macam yang saya cakap tadi itulah. Kalau kita kena check betul-betul lah. Kalau kata kita pergi mana-mana, sepatutnya tempat tu memang full bar. Tapi kita dapat signal tu lemah. Tak sama macam orang lain. Macam phone-phone yang kita pakai yang lain. So, kita boleh suspect. Kita dah boleh agak dah. Kita boleh agak dululah. Kan? Kita boleh agak yang mana board ni mungkin ada masalah. Okey. Yang kedua juga sama, mungkin kaki dia tak bersentuhan dengan motherboard. Kebanyakan yang perkara nombor dua ni selalunya kalau phone tak pernah buka, mungkin yang perkara nombor 2 ni selalunya tak mungkin lah. Kan? Kecuali kita pernah buka, baru kebanyakan akan jadi perkara yang nombor 2 lah. Tapi untuk perkara nombor 1 dan juga perkara nombor 3, wayar antena putus, ini boleh jadi. Wayar antena putus pun depend juga sebenarnya. Kalau kata tak pernah buka, takkan tiba-tiba dia nak putus pun tak munasabah sangat lah. Selalunya kalau kata perkara nombor 2 dan juga 3 ni selalunya jika kita pernah buka lah. Tapi kalau kata perkara nombor 1, okey, mungkin melibatkan board yang untuk antena dan juga sebagainya untuk signal ni kan. Okey, dekat iPhone dia akan ada home button. Untuk model-model, semua model ada home button sebenarnya. Dan kalau kata iPhone yang terbaru pun dah tak ada dah home button yang macam ni. Kan? Dia semua full screen sekarang ni. Dah tak ada dah home button yang macam ni. Tapi kita review jugalah. Kebanyakan iPhone 7 dan ke bawah kot, tak silap saya. 8 ada ke? 8 ada home button. iPhone 8. Cuma yang terkini lah, yang kebanyakan dah tak ada home button. Tapi rasanya Samsung masih ada home button kot. Saya pun tak pandai sangat bab phone ni. Tapi repair tu boleh sikit-sikit. Tapi kebanyakan phone kita termasuk Android ada je home button. Tapi home button tak official macam, tak betul-betul macam iPhone lah. Home button yang kita ada melalui dia punya digitizer ataupun screen kan.
Tu juga home button. Tapi yang ni dia khusus untuk home button yang kita boleh buka dan juga pasang. Okey. Komponen ni dia sebagai switch lah. Sebagai switch semua orang tahu bila kita tekan home button dia akan return back kepada home kan. Yang kedua penggunaan semakin berkurangan. Betul? Home button ni dah kurang dah. Bila sekarang ni semua phone, semua model kebanyakan dah buat full screen. Okey, selalunya macam mana kita nak kesan dia rosak tak rosak home button ni. Kita tekan dia, dia tak balik kepada yang asal. Dia tak balik kepada home. Tu satu. Yang kedua, kita rasa sendiri bila kita tekan tu dia tak dengar bunyi klik. Kan? Tak bunyi klik. Maksudnya kita tekan tu kita rasa dia kosong. Kan? Kita tekan kita rasa dia kosong. Tak ada apa. Kan? Macam ni contoh. Ni home button. Kan? Home button bila kita tekan kita rasa. Okey, dengarlah. Okey, kita rasa. Tapi kalau kata rosak, kita tekan dia tak ada apa. Dia kosong. Dia kosong. Itu tanda salah satu mungkin home button kita problem lah. Nah. Okey, yang kedua mungkin switch kita tu berhabuk. Kan maklumlah kita pakai dah lama tak pernah servis kan, tak pernah servis. Mungkin juga bila kita tekan dia tak balik kepada yang asal, mungkin home button tu dia berhabuk sebelum nak tukar tu jangan tukar dululah, maksudnya servis dulu. Tengok dia keadaan dia macam mana, pasang dulu dan tengok balik. Kalau kata okey, proceed lah. Kalau tak okey, just tukar home button ya. Okey, yang ketiga ribbon dia putus. Okey, ribbon home button dia putus. Kalau kita tak pernah buka, mustahil jugalah nak putus. Tapi selalunya bila dah buka tu kadang-kadang terlepas pandang kan, dia boleh jadi terputus. iPhone ni dia skru dia banyak sikit. Dia taklah susah tapi nampak macam susah, tapi sebenarnya skru dia banyak. Okey, charger connector ini adalah charger connector ataupun ini charger connector sajalah. Kalau ada setengah model untuk Android dia main sekali charging board. Charging board. Okey. So lebih kurang sama ajalah untuk iPhone. Kalau kata rosak, cas tak masuk kan, kita cas dekat sini dia tak masuk, kita boleh tukarlah seketui ni charger connector ni. Tapi kalau kata Android ada yang dia main asing dengan board, main board kan, kita boleh tukar aja charging board tu terus. Kita tak perlu pening-pening lagi dah. Kalau nak tukar tu bukan peringkat kita nak tukar, tapi kalau kita nak tunjuk saya boleh tunjuk lah insya-Allah. Okey, ini adalah tempat untuk kita nak charge power. Ini adalah tempat kita nak charge kita punya bateri. Kalau kita cucuk kita punya charger, tiba-tiba dia tak ada respon dekat kita punya screen, kita tukar charger yang lain pun masih jadi benda yang sama. Maksudnya kita boleh agaklah mungkin charger connector ataupun charging board dia problem. Okey. Terdapat jenis board dia main, ada yang jenis soket, ada yang jenis ribbon. Ini ribbon lah. Soket dan ribbon. Soket dan juga ribbon. Sebab iPhone ni dia tak susah tapi dia renyah tau. Dia renyah. Dia skru dia kecil-kecil dan skru dia tak sama. So kita tak boleh sebarang-sebarang lah. Maksudnya kalau kita buka skru di bahagian A, kita kena pastikan skru tu dipasang balik pada bahagian A. Memang dia renyah sebenarnya. Dia permulaan memang susah lah. Tapi bila dah biasa, insya-Allah lah. Tapi yang paling penting bukan kita nak relay satu-satu pun untuk iPhone. Nanti saya akan tunjuk part-part yang penting saja. Yang selalu jadi kerosakan. Takkan kita nak relay asing-asing tu, nak relay satu-satu kita nak buat apa kan. So, tak ada keperluan pun. Tapi kalau nak try, silakan. Silakan, tak ada masalah. Okey, jenis-jenis kerosakan melibatkan charger connector ataupun charging board. Selalunya telefon tak boleh nak cas. Kita cas tak masuk lah maksudnya. Dan yang kedua, selalunya telefon tak boleh nak on. Nak boleh on macam mana? Bateri tak ada. Kan kita nak cas bateri tak boleh masuk. Memang phone kita tak boleh nak menyala lah kan.
So yang ketiga, kaki soket charger tidak melekat. Kan kita cucuk masuk di bahagian bawah ni. Kita letak charger, kita cucuk masuk di bahagian bawah ni, dia rasa macam longgang. Kan? Sebab apa? Dia punya charging port ni mungkin dah haus, mungkin dah rosak. Kan? Itu salah satu sebab juga. Sebab tu bukan charger kita rosak, tapi bila kita cucuk dekat sini, rupanya dia punya soket ni dia rosak. Dia punya charging port ni dia rosak. Kan? Itu salah satu sebab juga yang cas tak boleh masuk. Dan yang ketiga, kaki soket charger tidak melekat. Yang tadilah yang saya sebut tadi, pin soket charger patah. Pin charger soket patah, inilah. Dia patah dan juga ribbon putus. Nah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya lah. Tak ada masalah. Kau ada benda kot saya cerita laju sangat ke apa ke, boleh tanya lah. Okey, ini adalah power button. Ini adalah power button. Okey, ini adalah power button. Switch power button ni di antara yang penting juga sebenarnya. Kalau kata power button ni rosak, memang tak boleh hidup lah kita punya phone. Nah. So tujuan power button ni untuk kita nak on kita punya apa? Kita punya handphone lah. Kalau kata power button ni rosak, memang tak boleh hidup lah. Macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Okey, contoh phone yang ada dekat tangan saya ni, power button dia dah rosak. Nah, bila kita tekan, dia jadi kosong tau. Berbanding kalau kata kita pegang power button yang okey. Saya nak tunjuk. Okey, dengar tak? Okey, dia akan bunyi macam tu. Dia akan bunyi macam tu. Kalau kata kita tekan dia kosong, dia tak bunyi apa dan kita dapat rasa. Itu mungkin masalah power button, mungkin ada problem lah. Ataupun ada setengah phone tu kita nak kena tekan kuat-kuat. Lepas tekan kuat-kuat baru phone kita nak menyala, itu possibility main daripada power button yang problem. Nah, selalunya kerosakan dia telefon tak boleh nak on lah. Power button rosak, macam mana kita nak on? Dan juga kalau kata dah pernah buka, mungkin ribbon dia terputus. Nah, ribbon dia terputus. Okey, sensor. Okey, yang ni sensor menutup paparan apabila membuat panggilan. Yang ni sensor ni kita panggil proximity sensor. Proximity sensor ni selalu dia akan duduk di bahagian depan ni. Okey, saya besarkan skrin sikit nak bagi nampak. Okey. Selalunya proximity sensor ni dia duduk di bahagian depan ni. Okey. Proximity sensor ni dia duduk di bahagian depan. Untuk apa proximity sensor ni? Bila kita terima panggilan, skrin ni dia akan off. Bila proximity sensor ni rosak, kita terima panggilan, skrin ni dia akan on macam biasa. So, lagi panas kita punya muka kan. Kan? So, itu adalah sensor dia. Nah, itu kita panggil dia proximity sensor. Nah. Okey. So, ini kalau kata jenis-jenis kerosakan dia tak boleh meletak panggilan, tak boleh meletak panggilan, paparan menjadi sukar digunakan. Paparan menjadi sukar digunakan. Maksudnya kalau kata mungkin dia nak abang, kata kalau kata ada gangguan kot, kan dia tak off dia punya apa? Dia punya skrin kan. Itu salah satu lah. Okey. SIM card connector. Komponen yang menjadi perantara bagi SIM card dan juga motherboard. Dia nak baca SIM card yang ada pada kita punya phone. Kan? Yang ni pun masalah juga kalau kata kita check dekat bahagian antenna board tadi dia okey. Dekat sini pun kita boleh check. Nah, untuk yang model ni lah. Tapi kebanyakan sekarang ni semua dah melekat dekat board. Kan? Semua dah melekat dekat board. So, macam mana kita nak tahu dia tu rosak main daripada SIM card. Kita buat masuk SIM card, dia tak boleh baca. Dia tak boleh baca. Nah, tak ada line telefon. SIM card tak detect. SIM card fail. Lepas tu, disebabkan SIM card ni rosak SIM card connector ni rosak, mungkin boleh terjadinya gangguan isyarat transmit dengan transfer yang kita
nak main daripada coverage tu lah. Okey, rear camera. Okey, rear camera, kamera belakang. Fungsi asas kamera semua orang tahu untuk nak tangkap gambar, untuk nak edit video, depend kepada resolution masing-masing. Kan kita beli phone sekarang ni selalu kita, orang tempat yang kita beli phone tu dia akan tanya kita, kalau kita tak ada pengetahuan pasal phone, dia akan tanya kita nak pakai phone nak buat apa. Memanglah selain nak nak baca WhatsApp, selain nak terima panggilan, tapi fungsi asal tu kita nak buat apa, kebanyakan ada orang suka selfie. Pilihlah kamera yang bersesuaian kan. Pilihlah kamera yang bersesuaian. Ini adalah rear camera, kamera yang belakang. Fungsi dia untuk nak tangkap gambar lah. Kuali gambar bergantung kepada jenis kamera dan proses data. Kuali ni maksudnya bukan kualiti. Kualiti gambar bergantung kepada jenis kamera dan juga resolution dia lah sebenarnya. Okey, jenis kerosakan dia selalu tak menghasilkan gambar. Tiba-tiba dia jadi skrin tak ada. Maksudnya kita on kamera dekat kita punya phone, dia tak keluar apa-apa. Mungkin kita boleh suspect kamera kita ada masalah lah. Yang kedua, gambar yang ditangkap kabur ataupun dia jadi blur. Dan ada juga kamera dia jadi hijau ataupun bergaris. Itu semua kebarangkalian main daripada kamera. Ataupun yang ketiga disebabkan ribbon dia putus. Dan yang keempat, konektor berhabuk. Ni konektor ni berhabuk. Yang ni pun kena cuci. Kalau kata kita nampak macam dia bergaris ke, dia hijau ke, kita boleh cuci dia punya ribbon dia ni dia punya konektor ni. Kadang-kadang ada habuk yang masuk dekat dalam ni pun boleh menyebabkan kamera kita tak dapat berfungsi dengan baik. Okey, yang seterusnya, okey, dia ada lagi middle frame. Okey, di antara board dan juga skrin dia akan ada middle frame. Ini kerangka utama dia lah. Kerangka utama untuk kita nak pasang board dan juga skrin. Selalunya kalau kerosakan yang ni tidak berlaku kerosakan melainkan patah. Selalunya middle frame ni dibuat dengan plastik. Selalunya kadang-kadang kita tak perasan, kita buka kasak sikit kan, boleh berlakunya patah. Bila patah yang teruk tu maksudnya kita kena tukar middle frame ni je lah. Kos dia berapa nanti, kalau kata ada benda yang nak tanya berkaitan dengan kos, boleh tanya nanti. Saya bukannya tahu sangat, semua rujuk dekat Shopee saja. Kalau dekat sini ada satu tempat dekat Seberang Jaya yang kita boleh ambil spare part. Dekat situ selalu jugalah saya pergi ambil dekat situ. Dan kebanyakan kalau macam komponen-komponen yang lain yang tidak melibatkan skrin dan juga board semua tu, selalunya saya beli online lah. Macam tool yang lain tu saya beli online je. Kalau kata melibatkan skrin, saya kadang-kadang berani juga beli online, tapi kadang-kadang tak berani juga. Takut apa, risiko. Memang ada waranti tapi risiko dia tu kan. Better kalau kata ada tempat yang kita boleh ambil secara direct, kita boleh pergi dekat kedai dan kita boleh test toy dekat situ. Kalau kata rosak, just tukar dekat situ je lah. Okey, touchscreen ataupun kita panggil dia sebagai digitizer. Okey, ini adalah touchscreen dia. Skrin ni lah yang selalu duk pecah-pecah tu. Kan? Skrin ni lah yang selalu duk pecah-pecah tu. Ada skrin dia main sekali dengan LCD. Ada skrin dia main IC asing. Tu depend lah. Kita kena pasti lah. Phone kita pakai tu dia main sekali ataupun tak. Yang tu kita yang kena pasti. Okey. Komponen ni dia berfungsi sebagai switch. Switch ni maksudnya dialah yang menggerakkan kita punya kesel-kesel dekat kita punya apps, dekat kita punya skrin phone kita. Digitizer ataupun touchscreen ni lah yang akan menggerakkan kita punya fungsi di dalam phone kita ni. Sama ada kita nak double click ke, kita nak double tap ke, kita nak ubah ke sini ke sana ke, melalui digitizer ni. Cumanya dia tak keluarkan paparan apa-apa. Yang keluar paparan adalah LCD.
touchscreen ataupun digitizer ni dia berfungsi untuk nak kesan kita punya jari. Okey, kita ubah ke sini, kita nak ubah ke sana, kan? Ni lah touchscreen ni ataupun kita panggil dia sebagai digitizer. Okey. Selalunya kerosakan untuk digitizer ataupun touchscreen ni tak berlaku sebarang perubahan pada display. Maksudnya kita buat macam ni dia tak ada apa-apa. Kita buat macam ni dia tak gerak apa-apa. Tapi janganlah kata terus skrin kita ni rosak. Kita boleh buka terus, kita boleh buka dulu, mungkin kebarangkalian pin dekat ribbon ni kita tak pasang betul-betul ataupun dia berhabuk pun boleh jadi. Ada berlaku dekat saya, kan? Saya buka iPhone, timeline okey. Jadi dekat saya punya phone, jadi dekat saya punya phone, kawasan lain okey. Satu tempat ni je tak okey. Kan? Satu tempat ni je tak okey. So, bila jadi keadaan yang macam tu, saya buka baliklah. Sebab sebelum tu okey. Bila saya buka balik, just nak try, pasang-pasang balik, tang sini je tak okey. So, saya buka, saya masuk balik dia punya ribbon tu dengan betul, dah okey. Itu pun kita kena check juga. Tu juga possibility kerosakan pada digitizer. Jangan expect kata terus dia rosak ni terus. Kecuali kita nampak dengan mata kasar skrin kita ni memang pecah. Memang itu memang rosak lah. Selalunya kerosakan yang berlaku pada digitizer ataupun touchscreen ni tak berlaku sebarang perubahan. Maksudnya yang tadi tu separuh sahaja bahagian yang boleh disentuh. Ada jenis kerosakan dia kat bawah ni saja boleh sentuh, atas ni tak boleh sentuh. Bawah saja boleh sentuh, atas tak boleh sentuh. Itu juga kebarangkalian besar kerosakan pada touchscreen ataupun digitizer. Yang ketiga, ribbon dia putus. Kita buka, mungkin kita tak perasan, kan? Terkasak sikit dan ribbon boleh putus. Itu memang terang-terang lah. Itu kerosakan yang kita boleh nampak. Yang keempat, ni kebanyakan orang yang main repair dekat kita, yang main repair, yang hantar repair dekat kedai, selalunya yang keempat lah. Crack, retak, rosak, kan? Apa dia punya pecah. Ini memang kita just tukar touchscreen ni saja. Okey, ini adalah LCD ataupun screen LED display, kan? Ini hanya untuk, kalau yang tadi digitizer ataupun touchscreen, yang ni untuk display saja, yang kita nampak paparan. Okey, yang kita nampak paparan. Dekat phone kita kan ada paparan, kan? Yang kita nampak paparan lah. Okey, terdapat skrin jenis LCD dan juga LED. Okey, ada skrin sekarang ni jenis LED pun ada, jenis LCD pun ada. Kebanyakan yang sekarang kalau kata yang model-model yang terbaru, kebanyakan dah keluar jenis LED. Maksudnya gambar dia lagi okey lah, nak berbanding dengan LCD, kan. Tapi tetap dua-dua fungsi yang sama. Maksudnya dua-dua juga fungsi asas dia adalah nak tunjuk gambar lah ataupun nak tunjuk paparan. Okey, jenis kerosakan yang selalu terjadi. Okey, macam mana kita nak tahu dia tu rosak LCD? Kalau yang tadi LCD, kalau touchscreen tadi tu, touchscreen ataupun digitizer tadi tu, kalau kita nak kenal pasti dia punya kerosakan, dia senang aja. Kan? Bukan senang macam mana, bukan kata power sangat pun. Maksudnya kalau kita tengok dekat phone ni, nampak tak? Kita dah boleh ubah. Tak nampak, kan? Nampak? Kita dah boleh ubah. Nampak? Ini digitizer, skrin yang depan ni. Tapi kalau kata kerosakan pada LCD display, selalunya dia ada line. Okey, dia ada line ataupun gambar dia separuh. Kan? Gambar dia separuh saja ataupun kita on saja, skrin dia jadi putih. Kita on saja, skrin dia jadi putih. Itu kita boleh agak salah satu kerosakan LCD lah. Lepas tu yang kedua, dia tak keluar apa-apa. Kosong terus. Yang kedua, dia tak keluar apa-apa, dia kosong terus. Maksudnya dia jadi tak ada apa-apa. Dia kosong terus. Maksudnya hitam je. Itu juga kita boleh ataupun kita panggil dia sebagai blank screen.
itu juga kita boleh suspek lah, itu mungkin juga kerosakan jenis skrin ataupun LCD display. Yang ketiga, timbul titik hitam pada paparan. Dekat paparan ni dia keluar titik-titik hitam ke apakah, itu kebarangkalian juga kerosakan yang jenis skrin. Dan yang keempat, warna dan fokus akan kurang menyelah. Sebab nak beli skrin ni dia ada original. Dia ada orang kata apa? Grade. Dia ada grade AA, grade A. Dia ada. Kalau kita nak beli, kadang-kadang kalau customer hantar dekat kita, kadang-kadang orang dok pergi repair untuk tukar skrin, kan, tukar LCD, tukar skrin tu harga lebih kurang RM60, kan, depend kepada jenis model phone, kan, contoh. Kadang-kadang orang tak pakai yang original pun, terutamanya Samsung dan juga iPhone. Kadang-kadang orang tak pakai pun yang original, orang pakai grade AA, tapi bila pernah bermain-main dengan phone, kita dapat rasa dan kita boleh tengok lah dia punya kualiti, dia punya skrin dia tu. Tapi boleh pakai, tak ada masalah. Awak tak akan tukar yang original. Pasal apa? Yang original mahal, terutamanya Samsung. Ada setengah model tu beli telefon tu 700. Saya tak reti lah, tapi saya pernah jumpa lah. Beli telefon tu 700. Nak tukar skrin saja dekat 400. Yang original. Kadang-kadang boleh sampai 500. Tak berbaloi, maksudnya baik beli telefon baru. Berapa kita nak menyusahkan diri, bila kita tukar belum tentu dia okey tak okey, kan. So keadaan dia jadi macam tu. Tapi kebanyakan skrin selalunya orang akan beli yang grade AA lah. Grade AA ni pun okey, tak ada masalah. Selalunya dia lebih murah lah nak berbanding yang original. Okey, tapi apa-apa pun yang original adalah yang terbaik lah. Okey, yang seterusnya, okey, itu saja untuk perkakasan dalaman telefon. Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Faham ke tak faham ni? Senyap semua ni. Okey ke? Faham. Faham. Faham cikgu, faham. Alim power boleh. Cuma nak tambah sikit, Jal. Ya, Syamil. Selalunya kalau LCD kita nampak kan. Okey. Selalunya lah kalau kita beli yang grade A, triple A, 5A, dia punya ni nak kongsi lah. Okey, dia punya apa yang kita boleh nampak dia punya quality color lah. Kalau macam betul. A, kita pilih yang murah punya, dia punya tu warna kuning. Brightness nak adjust brightness tak boleh. Betul tak? Betul. Macam Samsung ni dia more to AMOLED, dia punya tu kaca tu mahal. Betul. Pernah tanya S8 punya LCD. Tahun bila punya kan. Tapi harga sekarang masih lagi 400-700. Betul. Samsung di antara yang mahal sebenarnya. Susah nak cari dia punya part yang murah lah. Selalunya kalau kata nak beli, nak ganti part tu, cari yang apa phone yang dah rosak tapi dia punya kualiti okey lagi, LCD boleh guna, part part tu. Tu je lah nak kongsi. Okey. Terima kasih. Alright. Betul. Kejap. Tu di antara, sebab tu saya kata Samsung ni kalau selalulah yang main hantar repair kat kita ni. Bila kita check harga, kita akan tanya dulu. Sebelum kita nak tukar tu, kita akan tanya dulu orang yang main hantar repair. Nak ke tukar? Pasal Samsung ni part dia mahal. Kalau kata set ori dia memang mahal. Tapi nak cari yang grade AA pun payah juga, dia ikut model. Macam Syamil cakap tadi lah, kan. Walaupun dia dah lama, tapi harga dia tu boleh tahan juga. Kecuali kita ada refurbish punya phone ke yang rosak kan. Maksudnya kita nak ambil part dia macam tu okey lah. Tapi kita payah nak jumpa. Okey, so ada lagi kok ada kawan-kawan nak kongsi ke apa ke? Penambahan apa yang nak tambah sikit boleh sila. Satu lagi lah, kalau buat repair ni kalau kata yang selalu repair lah,
saya cadangkan macam Asus atau phone-phone yang murah tu memang susah nak buka ataupun memang susah nak cek part dia. Tapi dah Asus ni selalu terkena lah. Hmm. Bila dapat tukar bateri, lepas tu dia punya persen tu still lagi 60% walaupun bateri baru. Tu nak kena flashing semua, lepas tu boleh jadi. Memang susah nak jadi, itulah. Syamil memang buat juga lah. Buat juga lah. Tapi Bagus. Ni belajar kat mana? Kat Sik tu lah. Ke tok guru lain? Okey. Dengar. Clear. Terputus lah. Betul lah. Ni dengar. Okey, dengar. Okey, selalu buat jugalah. Ada orang budak ke minta tolong ke, orang minta tolong ke, so kita buat lah. Tapi selalu ambil Samsung dengan iPhone lah. Okay. Part lain macam Asus tu ada juga 2-3 kali, tapi dah kena 3 kali 4 kali macam bahaya sebab kita tanggung kan atas kita kan. Bila kita beli part ni, warranty tu depends pada kedai juga. Ada kedai dia bagi warranty seminggu je, kita kena tanggung lebihnya kan. Tu kalau yang part-part apa ni nak tukar ni kena apa orang cakap, kena standby tepi dulu lah. Okay, itu je apa sih. Okay, terima kasih Syamil. Okay, kawan-kawan lain ada yang nak kongsi ke? Sebelum saya nak masuk slide yang satu lagi ni, pengenalan kepada peralatan. Lepas tu lagi habis slide ni kita rehat dulu setengah jam. Lepas tu kita sambung lah. Kita buka dia juga pasang. Saya cuma nak tunjuk je lah. Sama ada cikgu-cikgu nak praktis ke, nak tengok dulu ke, terserah lah. Tak ada masalah. Sebab reference ni kita jangan belagak sombong lah sebenarnya. Saya sendiri pun kalau kata orang main hantar phone, kalau orang tanya, cikgu nak buka macam mana? Saya sendiri pun saya akan cakap kat student saya, memang saya tak tahu. Saya akan cakap macam tu. So macam mana kita nak tahu? Kita jangan belagak sombong lah. Kita buka YouTube, kita tengok cara nak buka dia macam mana. Lagi takut kita belagak pandai. Ada phone, dia tak buka terus kot belakang. Ada phone, dia tak buka terus kot belakang. Ada phone, dia kena cungkil kot depan ni. So, bila kita belagak pandai, ada phone, dia nampak macam kena buka kat belakang. Dan kita pun pakai blower dan kita buka. Rupanya bila kita nak buka part dalam tu tak boleh. Rupa-rupanya, dia kena buka kot bahagian depan ni. Kita kena cungkil bahagian depan tu. So, boleh bila kita dah dapat satu model phone yang kita tak pasti, kita boleh refer dekat YouTube dululah. Jangan malu-malu. Saya pun belajar macam tu juga. Selain daripada saya belajar dekat cikgu-cikgu yang daripada SEC, ada cikgu-cikgu yang lain kan. Banyak reference saya tu dekat YouTube juga sebenarnya. Boleh ambil dekat situ. Betul je. Selalunya kalau kita nak check phone ke apa, refer pada YouTube lah selalunya. Ya, betul. Walaupun tapi kelas kan. Memang YouTube tu salah satu tempat ni kita nak tengok kalau betul ke nak buka, betul nak buka kan. Sekali kalau buka pecah dia punya LCD tu. Nak tukar bateri je, pecah LCD naya lah. Tambah lagi. Okay, so kalau tak ada apa, kita proceed untuk slide yang seterusnya. Kita tengok slide peralatan yang kita akan pakai untuk repair phone ni. Tapi saya akan highlight lah peralatan mana yang betul-betul kita akan pakai. Tak semua yang di list di dalam ni kita akan pakai. Ada juga kita pakai, ada juga yang kita tak pakai pun tak apa. Kita pakai dulu part-part yang penting, yang kena ada dulu. Okay, ini adalah ni dia brief pasal industri telefon bimbit kan, kemudahan-kemudahan yang terdapat pada telefon bimbit, pasal apa perlu pakainya telefon bimbit. Okey, ini adalah peralatan. Okey, peralatan yang kita akan pakai. Tapi kalau tengok dekat sini, yang kita tak akan pakai salah satunya adalah multimeter lah. Multimeter memang kalau saya repair saya tak pakai sangat pun multimeter ni. Kalau kata kalau pakai multimeter ni just untuk nak check
dia punya apa connectivity dia, maksudnya wire tu terputus ataupun tak, okey boleh pakai multimeter. Tapi lain-lain untuk nak repair phone selalu kebanyakan saya akan pakai apa tu? Saya akan pakai power supply je. Kalau saya lah, saya tak tahu kawan-kawan yang lain macam mana. Tapi kalau saya, kalau nak repair phone tak ada power supply, kira mati kutu terus sebab saya nak repair saya kena ada power supply. Pasal apa? Nak kena ada power supply. Dekat power supply lah, walaupun kita tak sambung dekat skrin, kita dah boleh tahu phone kita tu okey ke tak okey. Okey tak okey ni maksudnya konsep nak repair ni sebenarnya kalau saya lah, kalau kawan-kawan ada pendapat yang lain boleh bagi tahu lah, tak kira. Kalau saya, yang paling penting bila phone tu sampai dekat tangan saya, yang paling penting saya nak check phone tu hidup tak hidup. Itu saja. Saya tak ada cerita lain. Phone tu hidup tak hidup. Macam mana kita nak tahu phone tu hidup tak hidup? Dengan power supply. Kalau kata tiba-tiba kita check phone tu hidup, kan? Phone tu hidup tapi skrin tak menyala. Okey, kita boleh suspect lah itu mungkin LCD punya problem. Nah, selalunya lah saya tak boleh kata garanti 100% tapi kebanyakan yang mai 70% alhamdulillah macam itulah keadaan dia. Nah, itu kita belum cerita pasal kerosakan start logo ke apakah, yang tu nanti kita cerita. Nah, kita go through dulu satu persatu, bagi clear satu persatu. Nanti kalau sambil-sambil nanti kalau kata ada yang benda yang tak faham boleh tanya. Tak ada masalah. Kalau saya tak boleh jawab, nanti kawan-kawan dalam ni pun ada yang buat ni. Contoh macam Syamel kan. Contoh kawan-kawan yang lain ni ada ni yang buat ni. Boleh kongsi dekat sini. Okey, ini adalah pemutar skru yang kita akan pakai. Phone ni selalunya dia akan main set pemutar skru yang dia punya lah. Kita tak boleh pakai yang sesuka hati. Kita rasa dia okey, kita terus pakai yang tu. Mungkin takut tak sesuai. Sekejap kita pakai ikut dan sekejap takut skru dia tu rosak. Skru dia ni mudah rosak. So, dan lagi satu, selain daripada skru, bunga dia pun tak sama. Terutamanya iPhone. iPhone ni dia cukup cerewet. Ada bunga 5, ada bunga 8, ikutlah. So, itu yang lebih penting. Cumanya saya nak recommend, dia punya ni. Saya nak recommend lah. Apa ni tu lagi satu? Okey, cuma saya nak recommend kalaulah PDIY, kalau jumpa yang ni, sebab tu di dalam list buat harga tu saya minta kalau boleh cari apa tu brand ni, brand Hotak yang berkala merah. Kalau jumpa, kalau dekat sini saya selalu pesan dekat student-student saya. Kalau jumpa hak ni tolong ambil. Sebab hak ni barang panas, hanya di DIY. Kalau kata dekat apa tu? Brand Hotak. Brand Hotak. Ni tunjuk ni. Okey, nampak tak? Harga dia RM26. Lah ni RM28 Syamil. Oh ya? RM28, RM28, RM24 kot. Ikut lah, mungkin kat sana 24 ke terserah lah. Tapi kalau kata beli dekat DIY bawah pada 30 lah. Tapi kalau beli dekat Shopee, harga boleh melambung tinggi sampai RM60, RM50, RM40. Dia payah nak dapat barang ni. Saya selama saya duk repair ni memang okey lah. Saya pakai semuanya, dia sangat okey, semuanya okey. Nak kata apa lagi, semua dah okey. Saka dia pun okey. Semuanya, lagi satu kita senang nak handling, kita nak bawa pun senang. Okey, beli color merah. Jangan beli yang color kuning. Color kuning dia untuk yang lain. Tapi kalau kata yang merah ni memang sesuai lah. Dan yang ni opening tool. Lah ni model yang terbaru ni, opening tool untuk kita nak buka skrin. Dan ada lagi yang satu yang selalu saya pakai. Cari tak jumpa tak. Lagi satu opening tool duduk kat mana tu. Okey, tapi tak apalah. Kalau jumpa yang ni, belilah. Beli untuk kegunaan peribadi. Saya kalau jumpa yang ni saya cukup tak tahan. Memang saya akan beli juga. Walaupun bukan untuk saya, untuk student saya. Okey, ni lagi satu opening tool yang kita boleh dapat. Ni di antara part yang penting untuk kita nak buka skrin. Okey, so benda ni boleh dapat dekat mana?
cuma dekat DIY saja. Di kedai lain memang tak ada lah brand Hotak ni. Nah, cuma DIY. Tapi beli yang color merah lah, jangan beli yang color kuning. Okey, so yang seterusnya ini adalah meter pelbagai guna. Kita tahu untuk kita nak cek voltan, untuk kita nak cek connectivity, sama ada wire kita tu bersambung ataupun tak, ataupun kita nak cek resisten ataupun rintangan, ataupun kat sini juga kita boleh cek apa lagi, kapasitor kita boleh cek kalau ikutlah yang asal kan. Kita boleh cek current, semuanya. Tapi untuk multimeter ni selalunya kita banyak pakai di bahagian voltan jenis DC. Voltan jenis DC Misalnya, dan ya. yang ini panjang sikit lah dah, yang penerangan alat ni. Boleh kita ambil take 5 dulu, 10.5 tu kita rehat dulu lah. 10, Okey, boleh, tak ada 10.5 masalah. 10. Okey, boleh. Okey. Boleh, ya? Okey. Lepas dalam pukul 10.30 tu kita rehat dulu. Lepas tu Okey. pukul 11 kita sambung balik. Okey, boleh. Okey, kita rehat dulu Alright. setengah jam, sekejap lagi kita sambung balik, lepas tu kita buat amali, okey? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, tu makan minum ada sediakan.